Sebab sekarang kita rasa terlalu ramai orang macam fikir business kan. Semua orang sekarang fikir business minded. So if you want to go into business, you also need like intellectual, you also need education. So make sure to get educated for your business. Yeah. E-commerce, I would say, because online platform is easily, you can easily go into online platform to kickstart your journey. Yes. Always believe in yourself. Enjoy the process. Ada ups and downs semua. Just enjoy yourself and insyaAllah Allah is there to help you. Kebanyakannya perniagaan yang memang dah sedia ada terdiri daripada kaum belia, terutamanya kedai-kedai kopi yang macam hipster punya kopi tu memang banyak diuruskan oleh kaum belia. So saya rasa kaum belia kalau berminat untuk perniagaan ataupun bisnes, mereka boleh menceburi pada bahagian makanan lah ataupun F&B. Sebab dia luas, dia general dan dia umum dan dia boleh terokai macam-macam perniagaan. Peluang perniagaan sekarang ni sangat besar lah, sebab kalau kita tengok budak-budak sekarang memang dah terdedah dengan social media. So dekat social media tu memang sangat meluas lah. Kalau diorang nak tahu pengetahuan tentang entrepreneur tu memang semua orang dah tahu dah. Kadang-kadang sebelum habis sekolah pun diorang dah tahu dah. Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama dengan kami malam ini untuk Kopi Ekonomi. Kita berada di The Iram yang memang istimewa. Sangat cantik pemandangan di sini. Dan Kopi Ekonomi malam ni tiada kopi tapi ada berry. We'll be talking a bit more about this drink shortly. Man, do I feel old sebab melihat apa yang telah pun disuarakan oleh golongan belia masa kini, di mana peluang untuk membuka perniagaan tu semuanya dalam talian dan ada kelengkapan untuk mereka berbuat demikian. Zaman saya dial up, jadi dial up memang susahlah untuk golongan belia masa itu membuat perniagaan dalam talian. Tapi belia bukan saja berkecimpung dalam dunia perniagaan dalam talian. Kita dapat lihat bahawa bisnes seperti yang anda lihat sekarang ini, bisnes yang sangat fizikal, adalah juga diusahakan oleh seorang belia. Dan tadi ada juga kita mendengar bahawa keperluan untuk mendapatkan pendidikan itu sangatlah penting. Dan pendidikan itu bukan saja pendidikan ketika di sekolah ataupun universiti, tapi pendidikan yang khusus kepada keusahawanan. Jadi kita bawakan dua tamu untuk bincangkan tentang konsep berniaga, untungkah belia. Bersama saya adalah Encik Muhammad Firdaus Azharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif InScan, Institut Keusahawanan Negara, dan juga salah seorang daripada pelajar ataupun bekas pelajar InScan yang sudah pun mencipta kejayaan tersendiri, iaitu pengasas restoran Qdot, Jihan Jaafar. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Sama-sama. Dan terima kasih kerana sudi membawa kami ke Iram. Memang cantik dan memang Instagramable lah keseluruhannya. Instagramable, betul. Jadi kita akan bincangkan sedikit tentang Qdot dan juga kawasan Iram ini. Tapi untuk mukadimahnya saya ingin bertanya kepada Encik Firdaus tentang belia dalam bidang keusahawanan. Adakah ia semakin meningkat jumlah bilangan belia dalam menceburi bidang perniagaan tersendiri, ataupun adakah disebabkan oleh lambakan kedai-kedai hipster itu kita merasakan bahawa sudah tepu? Silakan. Okey, alhamdulillah, kalau tanya pada saya, bandingkan pada waktu-waktu masa saya belia dulu lah. Jadi sebelum dial-up. Saya dial-up. Masa zaman Jepun dulu lah kan. Okey. Dulu orang takut nak berniaga. Orang takut nak berniaga sebab orang takut gagal. The mentality dulu semua orang nak makan gaji. They want safety, they want security. Tapi apa yang saya perhatikan maybe the last 5-10 years ni, saya lihat golongan belia makin muda, dia makin berani. Mungkin juga disebabkan oleh keadaan sosioekonomi Malaysia jugalah. Kan, jadi mereka makin berani untuk berniaga, dan ini satu indikasi yang sangat baik untuk golongan belia kita. Keberanian tu ada. Cuma keberanian tu kadang-kadang tidak diletakkan pada waktu yang sebaiknya. Memang betul berani, tapi macam ada komen tadi, kita, pada saya, kena ada dua perkara yang penting. Nombor satu, kena ada ilmu. Nombor dua, kena ada pengalaman sikit.
boleh berani je. Ya. Dia gugur rambut sikit. Berani lama-lama berani mati. Kan. So di situlah kami di InScan dan program-program kami cuba memberikan sedikit ilmu sebelum mereka yang berani ini betul-betul terjun, dan juga pengalaman bagi mereka. Pengalaman tu kita tak boleh ajar. Kita tak boleh ajar, tapi saya rasa dia sangat penting kepada golongan belia. Itu sebabnya kalau tanya saya, kalau nak berniaga, ada baiknya kalau belia tu mungkin bekerja dulu dalam bidang tu. Ambil pengalaman sedikit, sebab tak semua benda kita boleh belajar dalam kelas. Kan, dia kadang-kadang kita kena belajar dengan pengalaman kita, dengan life kita. Dan ia menjadi sesuatu yang amat berharga bila mereka betul-betul nak menjalankan perniagaan. Dan kita dapat lihat hasil kejayaan InScan melalui terjemahan yang berada di tepi saya, Jihan, mana kejayaan membina empire kecil yang semakin berkembang, dan akan kita bincangkan tentang perkembangan selanjutnya. Bagaimana Jihan boleh bermula dengan idea ini? Kerana kawasan ini unik, makanannya pun unik, dan segala-galanya adalah bukanlah perniagaan konvensional, tapi juga bukanlah perniagaan dalam talian yang selalu diasaskan oleh golongan belia. What's your story like? Okey, ikutkan pada awalnya saya wujudkan, kira munculnya Kidot ni sebab saya nampak saya tinggal di luar bandar. Bila tinggal di luar bandar ni, saya rasa macam saya nak buat sesuatu untuk kampung saya, kampung Si Jangkang. So masa saya nampak ada peluang kat situ, peluang di mana tak ada kafe yang cantik untuk orang sini nak celebrate birthday ke, nak orang kata apa, macam family, nak spend time together, ada nak dapatkan memori apa semua, tak ada tempat tu. Kalau ada pun nak kena pergi jauh. Takkan kita nak bawa atuk nenek nak travel lama pergi ke, contoh pergi ke bandar kan. So that's why masa tu saya bincang dengan abang saya, especially abang saya, nak buat satu kafe yang ada konsep. So abang saya yang buat konsep ID tu, Jeff, and then saya fokus pada operation. Itu yang kita buat konsep yang berkonsep ala mereka bentuk Eropah di luar bandar dengan cita rasa lokal, supaya penduduk lokal tak perlu keluar jauh untuk dapatkan tempat yang cantik macam ni untuk diorang spend time together, nak happy. Kalau nak birthday, boleh cuba rainbow marshmallow cake. Rainbow cake. Rainbow cake? Ya. Okay, let's take a bite. Boleh. Tapi sebelum saya mencuba rainbow cake ni, I also want to ask Jihan tentang bagaimana startupnya. Adakah menjurus kepada capital ataupun sumber keuangan tu Jihan mencari sumber yang pelbagai, ataupun Jihan mulakan sendiri dulu? Pada peringkat awalnya saya menggunakan apa yang ada di tangan. Maksudnya kita tak ada start dengan modal yang besar. Saya ingat lagi, saya mula dengan 30,000. Itu adalah simpanan kan. Jadi saya bincang dengan abang saya, tak payah kita spend macam-macam, kita pakai barang pun pakai barang second hand sahaja. Orang kata kita pakai sampai rosak lah. So tak perlu beli furniture baru apa semua, kita pakai yang second hand. And then macam equipment dapur pun kita tak pakai yang commercial, kita pakai yang rumah punya. So kita pakai, orang kata dapat untung, ada nampak dah ada untung sikit, kita baru upgrade. Tu saya cakap pada usahawan, pada orang lain saya share juga, kadang-kadang nak start, jangan start besar. Kadang-kadang sebab tu risiko besar kan, kita start dengan apa yang kita ada, trust the process. Itu yang saya tengok pentingnya kita kena orang kata maksimumkan apa yang kita ada. Itulah. Ya, apabila mengukur baju di badan sendiri, itu satu peribahasa yang sering digunakan oleh ahli-ahli perniagaan yang baru bermula, adalah satu konsep yang mungkin kurang di kalangan golongan belia. Kalau kita lihat hipster cafe tu, dia macam gah bila start. Jadi adakah konsep sebegini, bila dia starting cost tu terlalu tinggi, maka proses untuk mencapai keuntungan tu ataupun kebarangkalian mencapai keuntungan tu adalah rendah? Pendapat Encik Firdaus? Kita ada satu kelas dekat InScan yang kita panggil kursus asas pembangunan produk dan servis. Ramai orang berniaga, dia tak fikirkan dulu asas yang pertama. Dan asas yang pertama adalah produk. Saya risau bila saya dengar orang muda kata dia nak berniaga apa? Saya nak berniaga e-commerce. Saya nak berniaga atas talian. E-commerce atas talian adalah cara untuk menjual barang. Tapi soalan pertama adalah barang apa yang anda nak jual. Dan jika anda tak ada barang yang orang nak beli,
especially in F&B business, okay, memang semua orang makan, okay, but adakah produk yang anda nak ketengahkan tu produk yang banyak dalam pasaran? Okay, kita ambil contoh macam Jihan, buka kafe English style apa semua di dalam kawasan luar bandar, tak ada orang lain buat. So nombor satu, ada product differentiation, ada perbezaan. Jadi itu yang kita cuba ajar kepada usahawan. Malah itu yang sebabnya tadi pun you ada sebut satu perkataan yang orang tak suka dengar, lambakan. Bila berlaku lambakan ni, saya sangat-sangat risau. Kerana lambakan ni menjadi satu fenomena sebenarnya macam kanser dalam bisnes. Katalah selepas ni ada orang tiru Jihan, buka kafe sebelah, sebiji macam Jihan, dia tak nak fikir, dia buat juga macam Jihan. So what will happen? Masyarakat kat sini akan nampak dua benda yang sama. Jadi macam mana mereka nak tarik pelanggan? Kafe sebelah yang baru buka akan start jual pada harga yang murah, lebih murah. Kenapa? Sebab dia nak tarik pelanggan. Dia dah kacau bisnes Jihan di sini. Tapi dia ingat dia dapat bisnes Jihan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia dapat bisnes pun sebab dia turunkan harga, untung dia sedikit. Lama-lama dia pun lingkup, Jihan pun lingkup. Ini adalah kesan lambakan kepada ekosistem usahawan yang ada. Itu sebabnya kita selalu cakap dengan usahawan, kita pesan pada mereka, kalau you tak ada produk yang kuat, jual produk orang lain dulu. Sebagai contoh, kalau betul lah dia nak buka kafe macam Jihan, datang jumpa Jihan cakap, saya nak buka kafe macam you, boleh tak saya beli you punya franchise? Boleh tak saya beli you punya licensing? Kita buka dekat tempat lain, kan, supaya dia tak payah bermula daripada awal. Jadi it's not that easy. Bukan dia mudah, okay, dan tak semua benda boleh diselesaikan dengan marketing. Ya. Sebab tu saya nak bertanya soalan sebelum kita break kepada Encik Firdaus tentang guru-guru bisnes yang selalu menekankan konsep marketing melebihi produk. Jadi kalau marketing punya bajet tinggi, maka keuntungan lebih besar, kata diorang. Betul atau tidak? Marketing besar tinggi, mungkin jualan lagi besar. Tapi adakah jualan yang lebih besar tu translate kepada keuntungan yang lebih besar? Tidak semestinya. Okey, kita kena tengok pula kita punya margin. Okey, itu sebabnya saya risau sekarang ni. Saya tengok ramai orang, kalau you masuk dekat dalam Shopee, masuk dalam Lazada, mungkin ada 1,000 seller. Dalam 1,000 seller tu, Terence, you cuba kira sebenarnya berapa produk. Dalam 1,000 tu saya jamin kat you mungkin 800 reseller. Betul. Dan mungkin produk yang ada kat situ cuma hanya 200. Kan? So sebenarnya, dan kami di InScan dan juga saya boleh kata kerajaan Malaysia lah, kami nak tengok produk-produk Malaysia yang kita boleh banggakan, yang kita boleh bawa ke depan, yang kita boleh ekspor. Tapi kalau semua orang jual barang yang sama, produk kita tak grow. Baik, kita akan kembali membincangkan produk yang sebenarnya menjadi kebanggaan negara tanpa kita sedari. Kidot ni sudah pun cuba untuk mencipta nama di Persada Antarabangsa. Kita akan kembali bersama dengan Jihan dan Encik Firdaus selepas ini. Jangan ke mana-mana. Berehat seketika. Datanglah angin dan alam dan udara dan rimba. Datanglah! Dalam slot panggung RTM, Alkisah Dua Roda, Sabtu 9 November pukul 9 malam. 18 kalilah hati ini telah dilukai. Semua laki bujang kat kampung ni semua tak boleh pakai. Sendu je. Korang tahu siapa aku, okey? Mana ada mahal, sesuailah dengan Pak Kuk. Pak Kuk kan orang kaya. Jejak jalan yang
selesai. Mewarnaimu hanya di TV1. Memburu impian. Selamat pagi Malaysia kini ke lokasi ke-39. Saksikan SPM at Taman Botani secara langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Sabtu 9 November 2024, 8 hingga 10 pagi sempena sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kasih keluarga, jiwa madani. SPM at Taman Botani. Jumpa anda di sana. Kini kembali. Kembali bersama anda dalam Kopi Ekonomi dan kita masih bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Inscan Cik Muhammad Firdaus dan juga Jihan Jaafar, Pengarah Urusan Kidot Cafe. Jihan, kita baru saja berbincang tentang produk yang menjadi kebanggaan negara. Saya rasa dalam diam ni Kidot ni sebenarnya dahsyat sebab kita dapat lihat ramai pelancong datang ke sini untuk mengambil gambar dan muat naik gambar tersebut dalam Instagram dan memang gambar-gambar itu pun viral. Jadi sebenarnya Kidot mempunyai branding yang tersendiri dan sedang cuba untuk mencipta nama di persada antarabangsa. Mungkin Jihad boleh bincangkan tentang perancangan seterusnya. Okey, perancangan kami insyaAllah next year, target tahun depan selepas raya, kita akan membuka cawangan di Indonesia. Wow. Lebih spesifik di Jakarta lah, di area Jakarta. So kami bercadang untuk buka like new konsep Kidot yang baharu, yang lebih fresh daripada yang ini sebab kita nak bawa nama Kidot. Dan yang paling penting kita dah trademark kan di Indonesia. Itu yang paling penting lah, before masuk ke mana-mana trademark. Banyak usahawan sebenarnya yang terlupa pasal trademark nama brand tu. So macam saya first step sebelum saya masuk ke mana negara, mesti kena trademarkkan dia dulu. So insyaAllah tahun depan selepas raya. Dan dari segi menu, dari segi persediaan wadah hidangan dan sebagainya, di mana Jia mendapat inspirasi? Okey, dapat inspirasi. Okey, menu ni since kita buka di luar bandar, saya tak boleh buat terlalu orang kata western, terlalu tu sangat. Kita kena ikut apa yang customer nak, kehendak dan keperluan customer. So bila di sini saya nampak kat sini di kawasan luar bandar, kampung. So saya kalau buat menu apa-apa pun kita kena tengok, kalau contoh pasta, kita kena buat tekak Melayu ataupun tekak lokal lah. Okay. Sebab kita kena contoh, kalau saya buat rasa yang tak cukup rasa ataupun autentik pasta, mereka akan macam macam ni ke rasa dia. Sebab kita kena tengok siapa customer kita. Contoh di Indonesia, kalau saya masuk di Indonesia, saya kena ikut sana punya rasa Nusantara. Dia tak akan sama dengan Malaysia. So benda tu bagi saya kena tengok apa kehendak dan keperluan pelanggan. Dan idea menu pun saya nampak di sini kita kena ada local and western. Sebab kita makanan ruji ialah makanan nasi. Macam mana konsep macam mana pun, bila kita offer menu yang ada local, western, kita ada pastry and coffee, kita boleh cater one family. Sebab apa, saya sebenarnya tak nak elakkan gaduh. Betul tak? Kita kalau bawa contohlah parents nak makan nasi, and then anak kecil nak something like western kan, and then anak yang contohnya yang untuk kids pun kadang-kadang nak something like kids meal. So dekat sini kita sediakan itu semua. At least contoh, tak adalah lepas ni kan, okay, kalau contohnya kita tak ada offer something contoh western, kita ada local sahaja, tapi anak nak western, nanti dia akan apa tahu, okay, tak apa, I temankan you, lepas ni kita pergi kedai western pula, kan dah buang masa, tunggu giliran kan. So itu yang saya nak dekat sini, biar satu family tak gaduh, and you boleh pilih. Okay, parents boleh makan nasi, and yang muda boleh makan western, and yang kecil ada kids meal. So kita kurangkanlah tu. Yang saya suka tentang menu Kidot ni, apabila kita sampai, saya bayangkan apabila kita berdating dengan isteri, dan isteri kita minta orderlah anything, you can really order anything and it will be okay. You'll be safe on a date here. Seterusnya kepada Encik Firdaus, saya ingin bertanya tentang konsep marketing tadi. Untuk satu perniagaan yang besar, sebenarnya marketingnya mungkin bajet agak tinggi. Tapi adakah cara-cara kreatif yang boleh kita bincangkan tentang pemasaran yang boleh kita kongsikan bersama dengan usahawan belia? Pada saya, paling penting dalam marketing adalah you kena tahu you nak market pada siapa. Sebab
kesilapan yang selalunya orang kita buat adalah apa kita panggil carpet bombing punya marketing. Main belasah saja. Zaman sekarang ni semua produk ada dia punya pelanggan yang khusus. Itu sebabnya untuk setiap brand shampoo, Terence tak pakai lah. Bila kata shampoo je, setiap brand shampoo, kalau you pergi supermarket sekarang, dia ada 5-6 brand shampoo, sub brand dia. Yang pakai hijab, yang apa lelaki, yang perempuan, yang muda, yang baby. Saya rasa sebenarnya teori saya sebenarnya shampoo tu semua sama je. Tapi dia punya marketing of the shampoo, sebab apa tau, dia fikirkan siapa yang nak buat keputusan nak beli. So it's the same concept with marketing. When you want to market, you kena fikirkan produk you. Macam apa, macam exactly apa yang Jihan buat. Bila dia buka kat sini, dia kena fikir siapa yang datang kat sini. So dia kena design menu dia, dan dia juga kena design marketing dia, okay, untuk tarik pelanggan yang dekat sini ataupun potensi dekat luar. Dan kita kena fikirkan even level lelaki, perempuan, tahap umur. Betul. Sama ada dia tengok internet ke tak, ataupun dia masih baca surat khabar dan dengar radio. Terence, you be surprised, Radio IKIM is still one of the highest tempat untuk jual produk, kerana dia punya followers ramai. So these are things yang kita ajar kepada usahawan, fikirkan dulu, baru you design you punya marketing campaign around siapa you nak target. Untuk Jihan, macam mana konsep marketing untuk Kidot? Sebab asalnya untuk kampung sahaja, untuk kawasan kampung, untuk kawasan orang-orang yang duduk di kawasan ni ada tempat, tapi dapat pula pelancong-pelancong antarabangsa datang kemari buat konten. Mana tu? Menariknya Kidot ni ialah destination restaurant tau. Dia boleh jadi weekdays ni kita fokus kepada orang lokal, convenient restaurant. Weekend tu dia akan jadi destination restaurant. So orang jauh akan datang. So kat situ saja kita dah study. Kalau Kidot, apa yang kita buat, kita nak pastikan dalam radius 3 km orang kena tahu apa itu brand Kidot. Maksudnya kalau kita check tanya hujung kampung, tahu tak pernah dengar brand Kidot? Itu yang I buat check. Kalau diorang dah tahu Kidot tu apa dalam radius 3 km, I boleh besarkan lagi radius, fokus pada marketing yang lebih besar. Maksudnya lebih kepada I buat 10 km. Itu yang I buat. Dan apa yang Kidot ada juga, kita ada billboard di laluan. Bila dia masuk ke kawasan Sejangkang ni, dia dah tahu dah, okay, this area is wilayah Kidot. Itu yang I buat wilayah Kidot. So dia secara offline. Kalau untuk online, I nampak bila kita ada sediakan tempat yang Instagrammable like this, banyak customer kita buat konten. So kat situ saja dah jadi free marketing untuk Kidot kan. So banyaklah like Chinese, Indian, Malay buat konten apa semua, and waktu yang sama kita gunakan konten-konten tersebut untuk kita buat di social media, online kita buat ads. Itu yang kita buat. Kita fokus kepada apa yang kita boleh control. Okay, the big question, untung atau tidak suatu perniagaan itu? Berapa lama untuk mencari titik persamaan di antara cost dan juga profit? Okay. How long it take you? Alright. Okay. Kidot dah Kidot dah 8 tahun. 8 tahun. Okay. First I join program ISKAN, I alumni IBC tahun 2019. Okay. Masa tu I join ISKAN pun tak ada sales. I langgar dinding. Jujur, langgar dinding tapi I tak terus jatuh lah. I tetap jatuh bangun, I tak give up. So after pandemic, during pandemic lah. During pandemic tu I decide untuk buat rebranding and restructure. Kita tukar konsep, tukar everything. Kita convert for December Hype. Alhamdulillah semua berubah. Maksud dia 4 tahun I dah berniaga tak okey. Tapi lepas tu dengan izin Allah benda tu menjadi. So daripada dulu yang tak ada sales, dengan konsep yang baru kita berani, betul tadi, berani, kena ada berani juga, dan pengalaman tu penting. Kita berubah. Kita dah dapat, sebenarnya kan masa orang kata the second time tu kita invest mula, kita ROI tak sampai setahun. Alhamdulillah, that's amazing. Tak sampai setahun. Konsep ketahanan tu macam mana nak ajar kepada golongan belia dengan ringkas je, Firdaus? Interestingly, Jehan adalah salah seorang pelajar dalam antara kelas yang kita panggil kelas menu engineering. Menu engineering juga. Okay. Dalam menu engineering, kita ajar usahawan untuk buat costing untuk setiap benda dalam menu. Jadi air ni, kita suruh dia buat costing. Dia tanya
tanya kita, costing macam mana bos? Kira straw, kira bunga, kira limau, kira ais, kira coaster. Yes. Letak garam tak secubit, kira. So bila you kira, you tahu cost. Lepas tu baru you letak harga. Ramai usahawan kita letak harga, lepas tu baru kira untung. Balik pula kan. So Terence, itu menjawab kepada soalan bila nak untung. So kita kena design the process, kita kena design kita punya menu supaya kita tak ada barang yang rugi. Kalau ada pun kita cuba pairingkan dengan yang untung. Itu dia akan mempercepatkan pulangan modal kepada kita. Kalau kita tak jaga yang ini, memang benda ni jadi macam baling dadu lah kan. Dan kita mengharapkan jualan yang tinggi baru kita nak untung. So kita kena berkira. Itu dia, kita hanya 30 minit dalam seksi kopi ekonomi kali ini. Jadi mungkin tak sempat untuk kita bincangkan segala-galanya, tapi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Jihan dan Encik Firdaus kerana sudi bersama kami dalam kopi ekonomi. Harapan kami semoga anda di luar sana belia mencari sedikit pengalaman daripada perbincangan ini dan mengorak langkah pertama untuk memulakan bisnes anda dengan berjaya. Kita ucapkan selamat berjaya kepada semua belia-belia berniaga di luar sana, dan dengan itu kita akan jumpa lagi dalam episod kopi ekonomi yang akan datang. Saya Terence Das, Assalamualaikum.